Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها فتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahim dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dipilih untuk datang ke surau ini dan kita dapat tunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Ini adalah kurniaan dan pilihan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena selalu syukur dan kita kena selalu doa supaya Allah Subhanahu wa taala terus pilih kita untuk jadi hamba-hamba yang taat insya-Allah. Dan kita sambung muzakarah kita daripada kitab Faridatul Faraid ke surat yang ke-25. Dalil Allah Subhanahu wa taala berkata-kata, pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan perkataan terhadap Nabi Musa alaihissalam, iaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penutup daripada Nabi Musa alaihissalam dan memperdengarkan kepadanya kata-katanya yang qadim. Bukan dengan makna Allah Subhanahu wa taala memulakan kata-kata kemudian ia diam, kerana Allah taala itu sentiasa berkata-kata. Jadi ini antara pendapat yang masyhur tentang cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebab Nabi Musa alaihissalam dia ni adalah satu-satunya manusia, bahkan satu-satunya Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata-kata secara terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan masa Nabi Musa alaihissalam dapat wahyu daripada Allah lah direct terus. Jarang Allah taala hantar malaikat Jibril alaihissalam. Selalunya direct terus. Jadi apa-apa pun Nabi Musa akan bermunajat, akan bercakap terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam bercakap dengan Allah serupa macam kita bercakaplah bahasa dia. Nabi Musa cakap dengan bahasa dia. Cuma cara Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam, pendapat yang masyhur ni yang ditulis kat sini. Dia kata apa? Allah Subhanahu wa taala singkapkan kepada Nabi Musa alaihissalam hijab yang menghalang kita daripada mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pendengarkan terus kalam Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, dan Allah Ta'ala bagi faham kepada Nabi Musa alaihissalam. Bukannya Allah Ta'ala berkata-kata macam kita. Kita ni cakap-cakap tu lagi diam, dan barulah orang boleh proses terima maklumat apa yang kita cakap. Kita ada masa bercakap, tak ada masa kita diam. Tapi Allah Ta'ala bukan macam tu. Seperti mana lintasan hati kita ni sentiasa bercakap, kita tidur ke apa keadaan kita sekalipun, lintasan hati kita sentiasa berlaku, sentiasa ada berlaku, tak berhenti. Berhenti tak berhenti, dia mati kita boleh berhenti. Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala pun berterusan. Allah Taala tak pernah diam. Allah Subhanahu wa taala
tak pernah diam. Jadi Allah Ta'ala singkapkan penutup hijab antara Allah dan Nabi Musa AS, dan Allah Ta'ala pendengarkan kepada Nabi Musa kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala bagi faham kepada Nabi Musa AS. Ini satu pendapat. Ada pendapat yang lain menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala ciptakan satu suara yang khusus untuk memperdengarkan kepada Nabi Musa AS kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Tapi bila kita tengok pada pendapat ni, seolah-olah bukan Allah Ta'ala berkata direct Nabi Musa, Allah Ta'ala guna perantaraan. Jadi ini akan menyebabkan Allah Ta'ala jadi lemah. Jadi sebab tu dia cakap kat sini, dipilih pendapat utama ni, pendapat yang masyhur ni mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pendengarkan direct perkataan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS. Dan Allah Ta'ala tak bercakap macam kita. Kita cakap, ada panjang mana, banyak mana dia cakap pun, lama-lama dia akan penat, dia akan letih, dia akan diam juga. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa berkata-kata. Sentiasa berkata-kata. Macam mana nak faham tentang sentiasa berkata-kata? Seperti mana kalau tuan-tuan boleh faham erti kalam nafsi, percakapan hati kita, macam itulah. Itu contoh dia, bukan macam tu perkataan Allah Ta'ala, tapi contoh untuk membolehkan kita faham. Yang kedua, jika ia tiada berkata-kata, nescaya ia bisu, dan bisu itu suatu kekurangan, maka yang demikian itu adalah mustahil. Jadi kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak berkata-kata, nescayalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bisu. Dan kita sendiri atas dunia, kita ni sendiri nak lantik orang jadi pemimpin kita, kita akan lantik orang bisu ke? Orang bisu tidak, orang buta tidak, orang pekak pun tidak. Kita takkan pilih orang-orang macam ni untuk jadi pemimpin kita, untuk jadi ketua kita. Usah kata ketua tempat lain, ketua kampung kita. Nak jadi pengerusi surau pun tak ada nak pilih orang bisu, orang pekak, orang buta. Tak ambilnya. Kita akan ambil sekurang-kurangnya orang tu sihat pendengaran, sihat percakapannya. Jadi kalaulah sesama makhluk pun, untuk mentadbir sesama makhluk pun kita tak ambil orang bisu, tak layak untuk satu orang bisu itu untuk jadi ketua, maka macam tu juga untuk dijadikan untuk satu zat mengaku dia adalah Tuhan, maka mustahil dianya adalah bisu. Dan lagi apa dalil yang lain, kita tengok kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bisu, macam mana Allah Ta'ala nak turunkan wahyu dia, macam mana Allah Ta'ala nak sampaikan perintah-perintahnya. Yang kita nampak sekarang, perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala terbentang, ada di depan mata kita. Setiap inci kehidupan kita ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak bisu. Dengan itu sabitlah Allah Ta'ala itu berkata-kata, dan apabila sabit ia berkata-kata, maka mustahillah lawannya, iaitu tiada berkata-kata. Jadi bila sabitlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat kalam, maka mustahillah lawannya, iaitu bisu. Mustahillah lawan bagi sifat kalam, mustahillah Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat bisu. Seterusnya, sifat-sifat Allah Ta'ala itu ada 4 bahagian. Sifat-sifat Allah Ta'ala itu ada 4 bahagian. Ini dari sudut pembahagian, bukan dari sudut bilangan, dari sudut pembahagian. Pertama, satu daripadanya sifat nafsiyah, iaitu sifat yang dinisbahkan kepada nafsi, yakni diri, dengan makna zat, kerana ia tiada melazimkan melainkan pada zat. Daripada semua sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah disebutkan sebelum ni, satu sifat itu dipanggil sifat, salah satunya dipanggil sifat nafsiyah, sifat yang menunjukkan kepada zat, kepada diri benda tu. Sebab tu disebut nafsiyah. Nafsi itu nafsi, diri benda tu. Contohnya kita cakap penanda ni, kita cakap apa nafsiyah ni, diri benda ni, benda ni sendiri, itu sifat nafsiyah. Dia menunjukkan, sifat itu menunjukkan kepada zat itu sendiri. Dan sifat itu hanya ada satu sahaja, iaitu sifat
Sifat wujud. Sifat itu hanya ada satu, iaitu sifat wujud. Yang kedua, 5 sifat selepasnya ialah sifat-sifat salbiyah. Apa itu salbiyah? Perkataan salbiyah. Salab itu bermakna nafi, kerana tiap satu daripadanya menafikan kekurangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selepas bersifat nafsi itu pula sendiri, ada lagi sifat-sifat yang dipanggil sifat salbiyah. Sifat yang menafikan. Sifat yang menafikan. Dia menafikan apa? Dia menafikan kekurangan. Dia menafikan kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat itu ada 5. Apa dia? Apa dia? Lagi? Lagi? Wahdaniyah. Satu lagi apa ya? Wahdaniyah. Ni semua sifat ni dia menafikan kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu kidam, maka mustahil dia menafikan baharu pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kata Allah Ta'ala itu baqa, kekal selama-lamanya, maka dia menafikan Allah Ta'ala itu fana, binasa. Kemudian kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala mukhalafatuhu bil hawadis, bersalahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala yang baharu, maka dia menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupai dengan sesuatu pun daripada perkara yang baharu. Lepas tu qiyamuhu binafsi. Jadi kita sabitkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu qiyamuhu binafsi, berdiri Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zatnya sendiri, tak bergantung, tak berhajat kepada sesuatu yang lain. Maka dia menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berhajat ataupun bergantung kepada sesuatu yang lain. Yang keenam ada wahdaniyah. Kita sabitkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan sifat tunggal, esa. Wahdaniyah bukan berarti satu. Dia bukan berarti satu. Bila kita sebut satu, dia akan ada 2, 3, 4, 5, 6, kan? Tapi bila kita sebut tunggal, tunggal maknanya dialah satu-satunya, tak ada dah yang lain. Sebab tu kalau orang anak satu dipanggil anak tunggal, tak panggil anak satu, anak pertama, anak kedua, tak panggil dah. Dia panggil anak tunggal. Dia satu-satunya anak orang tu. Macam tu Allah Subhanahu wa ta'ala, zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah satu-satunya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tunggal. Tunggal hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tak berkongsi semua sifat-sifatnya dengan segala sesuatu yang lain. 7 sifat selepasnya ialah sifat-sifat ma'ani, kerana ia beberapa makna yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Kenapa sifat-sifat jadi dipanggil sifat ma'ani? Kerana sifat ni kalau nak tunjuk dia tak ada. Nak tunjuk bendanya dia tak ada. Nak tunjuk sifat kudrat, nampak? Nak tunjuk sama', nampak? Nak tunjuk telinga ada. Sifat mendengar tu ada. Kalau kata orang tu melihat, mana melihat dia? Tunjuk dekat mata. Tu mata. Ni mata. Bukan dia punya sifat melihat. Jadi sifat tu tak ada. Nak tunjuk tu tak ada. Tapi dia itu wujud, ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cumanya beza Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala sama', basar, kalam, semua keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kita makhluk melihat berhajat kepada mata, kita mendengar berhajat kepada telinga. Ada alat untuk mendengar, ada alat untuk melihat, ada alat untuk berkata-kata. Allah Subhanahu wa ta'ala ada semua ni, tapi dengan sifat. Dengan sifat, tak ada alat. Tak ada alat. Kita ada alat. Kita ada alat dia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada alat. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat mendengar dia, melihat dengan sifat melihatnya,
berkata-kata dengan sifat berkata-kata dia, bukan dengan ada mulut, bukan dengan sebab ada mata, bukan sebab ada telinga. Kalaulah melihat itu dengan sebab ada mata, kalaulah mendengar itu dengan sebab ada telinga, kalaulah berkata-kata itu dengan sebab ada mulut, nescaya tak ada orang bekak, buta, bisu. Nescaya tidak akan ada orang yang buta, pekak, bisu. Tapi kita tengok berapa ramai orang. Kadang-kadang orang tu mata dia cantik, lawa daripada kita lagi, tapi buta. Ada orang ada mulut cantik, lawa daripada kita, gigi dia lawa daripada kita lagi, bibir dia lawa daripada kita lagi, tapi bisu. Ada orang telinga dia molek comel telinga dia lagi daripada kita, tak? Tapi dia pekak. Ada orang, kalau kat tempat saya tu ada satu orang, cuping telinga ni tak ada. Cuping telinga ni tak ada. Doktor terpaksa tebuk lubang telinga ni, pasang alat. Tapi mendengar tak? Mendengar juga. Gegendang telinga dalam semua ada, cuping je tak ada. Dia boleh mendengar, tapi telinga tak ada. Itu nak tunjuk bahawa sini mendengar pun tak berhajat kepada telinga. Jadi itu sifat maksud, sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni, sifat tu dia ada, tapi nak tunjuk tak ada, tak nampak. Kalau tunjuk pada orang pun tu telinga bukan mendengar, itu telinga dia. Ni mata dia, bukan melihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendengar, melihat, berkata-kata, ada kudrat, ada iradat, ada semua tu kerana sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Inilah 13 sifat serta lawannya masing-masing dan dalilnya yang wajib kita mengetahuinya secara terperinci pada kaul yang pertama. Ini kaul yang pertamalah, iaitu kaul yang rajih, yang kuat. Itulah kaul Imam Asy'ari. Kita dalam tauhid, kita dalam fiqh kita bermazhab Syafi'i, tapi dalam tauhid kita bermazhab Asy'ari. Jadi Imam Asy'ari bagi tahu sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kena tahu hanya 13 saja. Hanya 13 saja, dan inilah pendapat yang paling kuat. Maksud rajah kat situ adalah perkataan pendapat yang paling kuat, pendapat yang kuat. Dan itulah pendapat Imam Asy'ari yang menjadi mazhab kepada mazhab ini. Pendapat yang menjadi mazhab dia ialah 13. Habis tu kita pakai 20 ni, mana pula datangnya? Kat nombor 4 tu disebut. Berlainan pula kaul yang kedua, iaitu kaul qadi. Kaul qadi kat sini, kalau kita tengok kat bawah tu nombor 28 dia bagi tahu kau katanya kaul al-qadi, beliau ialah al-qadi Abu Bakar Muhammad bin Taib al-Baqilani al-Makki. Kalau biasa qadi ni orang sebut, kalau dalam kitab-kitab dia akan sebut qadi al-Baqilani, sebut nama gelaran terus. Jadi ini pendapat dia, dan juga pendapat Imam Haramain, Imam Al-Haramain. Nombor 29 beritahu beliau ialah Imam Al-Haramain. Maksud Haramain ni apa dia? Dia menjadi imam pada, ataupun dia menjadi pengurus kepada 2 masjid tanah haram. Itu masjid Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Abu Al-Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dilahirkan di kampung Jawain dalam bandar Naisabur, negeri Khurasan. Antara gelarannya ialah Diyauddin. Dikenali sebagai Imam Al-Haramain kerana duduk berjiran dan mengajar serta mengeluarkan fatwa pada 2 tanah haram itu selama 4 tahun. 4 tahun dia menjadi jiran kepada 2 tanah haram, kepada Mekah dan Madinah. Dan dia menjadi qadi, orang yang keluarkan fatwa, orang jadi mufti yang keluarkan fatwa untuk 2 tanah haram tersebut selama 4 tahun.
Jadi nama dia digelar Imam Haramain. Dan kedua-dua imam ini bermazhab Syafi'i. Kedua-dua imam ini bermazhab Syafi'i. Jadi dua-dua ni berpendapat bahawa segala sifat yang wajib diketahui secara terperinci itu ialah 20 sifat. Dan ditambahkan lagi sifat ma'nawiyah yang 7. Dan Syekh Sanusi menjalani atas kaul ini di dalam akidahnya yang terdapat pada kitab Matan Ummul Barahin. Dan inilah kaul yang masyhur sekarang ini. Jadi pendapat yang rajih yang menjadi mazhab ada berapa? 13. Ada 13 sifat yang wajib kita kena tahu. Tetapi yang masyhur 20. Dan dua-dua tak salah. Dua-dua adalah betul. Dia bukan sifat yang lain pun, dia adalah sifat yang sama juga. Cuma tadi disebut sifat ma'ani, yang lagi baki lagi 7 ni dipanggil sifat ma'nawi. Ma'nawi. Ini diterangkan kat bawah ni apa maksud sifat ma'nawi. 7 sifat ma'nawiyah. Kaunuhu ta'ala qadiran. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa dan mustahil keadaannya yang lemah. Yang ma'ani kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Allah Ta'ala ada sifat kudrat. Itu maknanya ma'ani, itu sifat ma'ani. Sifat ma'nawi ni apa? Dia menerangkan makna sifat ma'ani itu tadi. Dia menerangkan maksud bagi sifat ma'ani itu tadi, iaitu keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkuasa. Contohnya, kita kata orang yang boleh berkata-kata ni, orang yang diam ni, dia boleh bercakap tak? Orang yang tengah diam ni, sekarang ni tengah diam ni, boleh bercakap tak sebenarnya? Boleh. Tapi tu kenapa tak bercakap? Keadaan dia tu diam tak bercakap. Keadaan dia diam tak bercakap. Tapi dia boleh bercakap tak? Boleh. Jadi bila kita kata keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa, maknanya Allah Ta'ala sentiasa dengan bersifat berkuasa. Bukan lagi ada sifat berkuasa, Allah Ta'ala sentiasa menzahirkan sifat kudrat dia tu. Dia sentiasa menzahirkan sifat kudrat tu. Macam orang bercakap tadilah. Bila dia bercakap maknanya ketika itu dia sedang menzahirkan sifat berkata-kata dia. Dia sedang bersifat dengan sifat berkata-kata tersebut. Satu, dia ada sifat. Yang kedua, dia sedang bersifat dengan sifat tersebut. Itu maksud kaunuhu, keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sentiasa berkuasa. Dan makna keadaannya Ta'ala yang berkuasa itu ialah sifat kudrat berdiri pada zatnya Ta'ala atas kaul yang pertama, dan sesuatu kelakuan menengahi antara mawjud dan ma'dum yang melazimi wajib bersama sifat kudrat bagi kaul yang kedua. Macam mana nak terangkan ni? Dan demikianlah dikatakan kepada 6 sifat yang berikut. Dan makna keadaannya Ta'ala, keadaannya Allah Ta'ala berkuasa itu ialah sifat kudrat berdiri pada zatnya Ta'ala atas kaul yang pertama. Menurut kaul yang pertama, sifat kudrat itu ada pada zat Allah Ta'ala. Itu dipanggil sifat ma'ani. Dan sesuatu kelakuan menengahi antara mawjud dan ma'dum yang melazimi, yakni wajib bersama sifat kudrat bagi kaul yang kedua. Antara mawjud dengan ma'dum, macam mana nak terangkan? Antara ada dan tiada. Jadi satu keadaan yang duduk antara ada dan tiada. Nak kata ada pun tidak, nak kata tak ada pun tidak. Tapi benda tu memang berlaku. Benda tu memang berlaku pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sentiasa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi itulah sifat keadaan kaunuhu. Itulah sifat bagi keadaan. Kalau tuan-tuan faham maksud yang saya terangkan tadi, tu cukup dah. Kita tak payah pening kat sini. Yang tadi dah faham dah. Kalau yang tadi faham tu dah clear dah. Ini keadaan. Keadaan ni apa? Sentiasa. Allah Ta'ala sentiasa dengan sifat-sifat, bersifat dengan sifat tersebut. Satu, ada sifat. Yang kedua, dia bersifat dengan sifat tersebut. Dan demikianlah dikatakan pada 6 sifat yang berikut. Yang kedua, kaunuhu ta'ala muridan. Keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa berkehendak. Mustahil ada sesuatu dengan keadaan ketiadaan kehendaknya. Mustahil sesuatu itu ada dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak. Kaunuhu ta'ala aliman, artinya keadaannya yang mengetahui. Mustahil keadaannya yang jahil. Allah Ta'ala sentiasa bersifat dengan sifat mengetahui. Seterusnya, kaunuhu ta'ala hayyan, keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup. Mustahil keadaannya yang mati. Yang kelima, kaunuhu ta'ala sami'an, artinya keadaannya yang mendengar. Mustahil keadaannya yang tuli. Keenam, kaunuhu ta'ala basiran, artinya keadaannya yang melihat. Mustahil keadaannya yang buta. Dan yang ketujuh, kaunuhu ta'ala mutakalliman, keadaan Allah Ta'ala itu berkata-kata. Mustahil keadaannya yang bisu. Dalil bagi sifat ma'nawiyah. Dalil bagi semua sifat ini bagi kaul yang menyabitkannya adalah diketahui daripada segala dalil sifat ma'ani yang telah lalu. Jadi orang yang mengatakan sifat ma'ani ni ada, sifat ma'nawiyah ni ada pada zat Allah Ta'ala, maka dalilnya adalah dalil yang sama. Apa sahaja dalil bagi sifat ma'ani, maka itulah juga dalil bagi sifat ma'nawiyah. Ma'nawi. Segala sifat ini dinamakan sifat ma'nawiyah kerana didisbahkan kepada perkataan ma'ani. Kerana segala sifat ini melazimkan, jadi sentiasa bersama dengan sifat ma'ani. Kenapa dinamakan dia ma'nawiyah? Kerana kita nak menisbahkan dia. Kita nak mensabitkan, nak mengiringkan, nak mendampingkan keadaan dengan sifat tersebut. Nak mendampingkan keadaan sifat ma'ani bersama dengan sifat ma'ani itu sendiri. Nak beritahunya sifat kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala mutakalliman, kaunuhu ta'ala muridan, semua ni ada bersama dengan sifat ma'ani. Apa yang disebut pada sifat ma'nawiyah ini sebenarnya ada pada sifat ma'ani. Sebab tu dinamakan dia tu ma'nawiyah. Peringatan mengenai al-kaun, keadaan. Anda hendaklah mengetahui bahawa al-kaunu qadiran, al-kaunu muridan, dan al-kaunu aliman hingga akhirnya, sekaliannya itu sabit dengan tiada khilaf. Maka ia wajib bagi Allah Ta'ala dengan ijma' mazhab ahli sunnah, mu'tazilah, mazhab dan mazhab ulama' yang menyabitkan ihwal dan ulama' yang menafikannya. Jadi secara zahirnya sifat al-kaun, sifat kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala hayyan sami'an basiran mutakalliman, ni semua ni sebenarnya telah disepakati oleh semua ulama. Tak kiralah apa pun mazhab dia, sama ada di mazhab ahli sunnah wal jamaah ke, ataupun mazhab mu'tazilah ke,
ataupun mazhab ulama yang mensabitkan ihwal, tentang mensabitkan keadaan-keadaan, ataupun yang menafikannya, yang menafikan ihwal. Ya, kalau disebut kemudian kita akan cerita apa itu ihwal, apa itu menafikan itu. Apapun pendapat mazhab yang ada dalam syarak ni, dalam agama, tak kira sama ada sunnah wal jamaah ke mu'tazilah ke seumpamanya, mereka semua mensabitkan sifat kaunuhu itu ada. Sifat kaunuhu itu ada. Sifat kaun itu wujud. Tinggalnya dia bilang ke tak bilang. Dia bilang ke tak bilang. Ulama yang mensabitkan mazhab, ulama yang mensabitkan sifat ihwal ni mazhab Asy'ariyah. Mazhab Asy'ariyah kita ni lah. Mazhab yang orang yang berpendapat mengatakan sifat wajib, bagi sifat yang wajib kita kena tahu bagi Allah Taala tu ada 20. Orang yang katakan sifat 20, orang ini mensabitkan ihwal, itu mensabitkan kaun. Yang tidak mensabitkan, yang menafikannya, maksud dia tak bilang kaun tu. Bukan maksud menafikan ni, yang menafikan je kan. Bukan maksud menafikan bermakna tidak ada, tidak. Bukan maksud menafikan dekat sini maksudnya tak ada, bukan. Bukan itu maksud dia. Maksud dekat sini menafikan pada bilangan. Dia tak dikira. Wujud ada. Sifat kaun tu ada tak ada? Ada. Cumanya ada pendapat bilang itu, kata yang bilang, yang mensabitkan, yang mengira sifat ma'anawi ni jadi 20. Yang tak bilang jadi 13. Dia beza dekat situ. Jadi kata apa? Mazhab ulama yang menyabitkan ihwal dan ulama yang menafikannya. Yang mensabitkan ihwal ni dia kata ada 20. Yang menafikannya dia kata ada 13. Dan maksud menafikan ni bukan bererti sifat tu tak ada. Bukan erti macam tu. Sifat itu ada. Cumanya dia ni tak dikira. Tapi pusing kok mana pun, semua ni mengatakan sifat itu ada. Tak ada seorang pun yang menafikannya. Sesungguhnya yang khilaf itu hanya pada keadaan beberapa sifat, sama ada ia lebih atau tiada atas segala sifat ma'ani itu. Khilaf kat sini nak mengatakan bahawasanya sifat ma'ani itu adalah lebihan, baki tambahan daripada sifat ma'ani yang sedia ada ataupun tak dikira. Tu je. Khilaf kat sini bahawasanya nak kira ke tak nak, tu je. Bukan khilaf ada ke tak ada, tidak. Ada, sepakat semua kata ada. Yang jadi khilaf kat sini apa? Nak kira ke tidak. Tu je. Dia khilaf dekat situ. Bahkan ia perkara iktibar juga. Dia hanya adalah perkara iktibar. Maksud iktibar ni, saya nak cakap iktibar ni sifat yang dapat difahami je. Sifat yang dapat difahami. Satu keadaan yang dapat difahami daripada sesuatu perkara. Artinya, ia beberapa perkara yang diiktibarkan pada fikiran juga. Maknanya benda tu difahami oleh akal kita. Perkara itu difahami oleh akal kita. Bila kita kata satu orang itu dia ada sifat kudrat, apa akal kita faham? Maknanya orang tu kuat lah. Ataupun kita kata orang tu dia ada sifat melihat, dia ada sifat basar, maknanya dia boleh melihat, nampak lah. Dia nampak lah. Ataupun cakap satu orang tu dia lapar, kita kata dia lapar, apa otak kita faham masa tu? Jadi kita kata dia lapar, maknanya orang tu nak makan. Otak kita akan faham orang tu nak makan. Ataupun satu lagi apa? Dia belum makan. Otak kita, jadi perkara tu diiktibarkan.
Dia cakap tak? Orang tu tak cakap, dia apa? Dia lapar je. Tapi otak kita faham salah satu pada dua perkara ni. Sama ada dia nak makan ataupun dia belum makan lagi. Jadi benda tu kita tak payah nak fikir, nak kaji, nak cari, tidak. Dia kata orang tu ada sifat kudrat, kita kata Allah Ta'ala itu ada sifat kudrat, maknanya Allah Ta'ala itu memang sentiasa berkuasa. Jadi kita kata Allah Ta'ala itu mendengar, maknanya Allah Ta'ala itu sentiasa mendengar. Bukan di luar fikiran. Dia kata apa? Artinya ia beberapa perkara yang diiktibarkan pada fikiran juga, tiada di luar fikiran. Benda tu nak cari memang tak nampak. Maknawi, mana tak nampak benda tu, tapi memang difahami dari sudut akal kita. Maka tatkala itu, makna ingkar ahwal itu bagi mereka yang menafikannya adalah ingkar tentang lebihnya atas ma'ani, bukan mengingkarkan. Okay. Jadi maknanya kat sini, khilaf dekat sini, apa dia? Ada khilaf bahawasanya sifat ma'nawiyah ini adalah tambahan ke atas sifat ma'ani. Dia khilaf kat situ. Rasa macam pening tak? Ke boleh faham lagi? Jadi khilaf dekat sini bahawasanya apa? Sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah ini adalah lebihan, tambahan ke atas sifat ma'ani. Dia bukan sifat yang lain. Dia bukan sifat-sifat yang lain. Dia sifat ma'ani juga, tapi dia tambahan ke atas sifat ma'ani tersebut. Bukan mengingkarkan umpamanya keadaannya subhanahu wa ta'ala yang berkuasa pada asalnya lagi, kerana yang demikian itu menjadi kufur. Jadi maksud ingkar kat sini, dia kata bukan mengingkarkan umpamanya. Macam cakap tadi, maksud ingkar dekat sini bukannya dia ingkar keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa, bukan ingkar keadaan. Dia hanya ingkar bilangan sahaja. Kalau mengingkarkan tentang keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkuasa, ingkar yang macam ni menyebabkan seseorang itu jadi kufur. Ingkar tentang keadaan, mengingkari keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa. Macam tu sifat-sifat yang lain. Mengingkari keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, mengingkari keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup. Ingkar semua ni akan menyebabkan seseorang itu jadi kafir. Jadi khilaf dekat sini bukan khilaf pasal ada ke tak ada. Kalau dia kata tak ada, dia menafikan kewujudan sifat ma'nawiyah ni, maknanya orang tu jadi kufur. Jadi ingkar kat sini apa? Nak kira ke tak nak kira, tu je. Khilaf dekat sini pening-pening dia sebut semua ni, nak sebut pasal nak kira ke tidak sifat ma'nawiyah ni. Kalau nak kira, dia jadi 20. Kalau tak nak kira, dia jadi 13. Dua-dua betul? Betul. Tak ada yang salah. Tak ada satu pihak betul, satu pihak salah, tak ada. Dia dua pihak adalah betul. Nak pegang yang mana? Peganglah mana-mana pun, pilihlah. Semua tak jadi masalah. Kalau nak pegang 17, dalam 17 dan nak pegang 13, dalam 13 tu ada 20. Kalau nak pegang 20, 20 tu itulah jumlah yang dikira yang sepenuhnya. Jadi kalau nak pegang pendapat yang paling kuat dalam mazhab Asy'ari, kita pegang 13. Yang menjadi kafir. Apa yang menyebabkan satu orang jadi kafir? Pertama, mengingkar ihwal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana bahawasanya ia perkara yang diijma'kannya, sekira-kira tiada wajib kita membilangkan secara tafsir, secara terperinci pada qaul yang rajih, dan wajib beriman dengannya, kerana ia setengah daripada perkara kesempurnaannya. Yang menyebabkan seseorang itu jadi kufur ialah bila kita ingkar ihwal tu, ingkar keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa,
keadaan Allah Subhanahu wa taala berkehendak, keadaan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, keadaan Allah Subhanahu wa taala hidup, dan seterusnya. Kita ingkar keadaan inilah yang menyebabkan, jika diingkar keadaan-keadaan inilah yang menyebabkan seseorang itu jadi kufur. Sebabnya apa? Dia kata kat sini, kerana bahawasanya ia perkara yang diijma'kan. Perkara yang diijma'kan. Ihwal ini telah disepakati, disebutkan tadi, disepakati oleh semua ulama, semua mazhab ahli sunnah wal jamaah, termasuklah dalam disepakati juga oleh Mu'tazilah. Maksudnya semua orang sepakat menerima adanya sifat ihwal ini. Jadi tak boleh nak ingkar. Cumanya sekira-kira tiada wajib membilang, tak wajib bilang. Nak bilang sifat ma'nawi ni nak kira, ma'nawiyah ni nak kira tak nak kira, tu je. Kalau tak nak kira dia jadi 13, kalau kira dia jadi 20, tu je. Sebab kalau ikut pendapat yang kuat dalam mazhab ni, tak payah kira. Yang masyhur, kira jadi 20. Yang kedua, demikian juga menjadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah, menafikan sesuatu dari sifat salbiyah, atau mengiktikadkan yang demikian itu baharu atau keadaannya makhluk, atau ia syak pada sedianya atau baharunya, atau ia terhenti pada demikian itu. Demikian juga menjadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah, menafikan sifat-sifat ini. Dia kata Allah Ta'ala, Tuhan tu tak wujud, Tuhan tu tak wujud. Siapa yang iktikad macam ni, terbatal iman dia, terbatal iman dia. Ataupun dia menafikan salah satu daripada sifat-sifat salbiyah Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang 5 tu. Dia nafikan salah satu, tak kira mana-mana pun dia menafikan ni, itu akan menyebabkan satu orang itu jadi kufur. Ataupun mengiktikadkan yang demikian itu baharu atau keadaannya makhluk. Dia kata apa? Allah Ta'ala pun baharu juga macam kita. Cumanya wujud Allah Ta'ala tu dululah daripada kita. Memanglah kita tak boleh nak, memanglah kita jadi dia, kita akan kata dia tu qadim. So apa? Wujudnya tu dulu daripada kita. Tapi hakikat zat dia tu sendiri adalah hadis juga. Siapa yang iktikad macam ni, dia akan jadi kufur, akan jadi kafir. Ataupun kita kata Allah Ta'ala tu makhluk. Dia buat contoh, kita ciptakan kereta, maka kita adalah khalik. Nah, kereta tu makhluk, tapi kita sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia buat contoh macam tu. Dia kata Allah Ta'ala tu memang betul, Allah telah ciptakan seluruh makhluk, tapi Allah Ta'ala tu sendiri juga ada satu zat lain yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriktikad macam ni pun boleh jatuh kafir. Atau ia syak pada sedianya, ya ke Allah Ta'ala tu kidam. Jadi syak dan ragu kat situ, ya ke Allah Ta'ala tu kidam, betul ke boleh percaya ke, macam mana percaya? Atau baharunya dia, ataupun dia tantah Allah Ta'ala tu baharu, bukan kidam tapi tantah baharu. Dia buat bandingan, dia buat bandingan. Atau ia terhenti pada demikian itu, ataupun dia tak kata Allah Ta'ala tu baharu, tapi dia syak. Macam mana nak kata, macam mana nak sebut Allah Ta'ala tu kidam? Kena buat contoh macam saya bagi hari itu, dia bandingkan saya dengan tuan-tuan, iktibarkan saya dengan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kat sini adalah kidam, sedia ada, saya ini baru datang, saya ini baru datang. Jadi dia buat perbandingan macam tu. Jadi dia kata apa? Allah Ta'ala tu sedia ada sebab semata-mata kita ni baru. Tak boleh lah, dia tak boleh macam tu. Semua iktikad yang macam ni akan menyebabkan seseorang itu jadi
kafir. Wal-iyazu billah. Menjadi fasik dan bid'ah. Adapun orang yang menafikan sifat ma'ani seperti Mu'tazilah, mereka berkata tiada sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Taala itu qadir dengan zatnya, murid dengan zatnya, maka ia tidak menjadi kafir tetapi menjadi fasik dan bid'ah. Melainkan jika ia menafikan sifat ma'ani serta menyabitkan lawannya, maka ia menjadi kafir. Mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menafikan sifat ma'ani seperti orang bermazhab Mu'tazilah, mereka ni dihukumkan fasik dan bid'ah. Apa maksud menafikan sifat ma'ani? Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat dengan zat Allah Taala, mendengar dengan zat Allah Subhanahu wa taala, berkuasa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak faham? Macam mana nak faham? Robot, tahu robot? Dia melihat. Dia melihat dengan apa? Kamera. Dia ada mata tak? Dia mendengar dengan apa? Seolah nampak, seolah dia melihat dengan zat dia, dengan badan dia tu sendiri, yang apa yang ada pada diri dia. Kalau kita manusia, kita melihat dengan sifat melihat, mendengar dengan sifat mendengar. Tapi robot dia melihat dengan kamera yang ada dekat mata dia. Dia melihat dengan diri dia, dengan apa yang ada pada diri dia. Jadi seolah-olahnya dia nak menggambarkan Allah Subhanahu wa taala itu melihat dengan zatnya. Bila melihat dengan zat, maksudnya Allah Taala itu ada mata, ada telinga. Bukan dengan sifat. Kalau dengan sifat dia tak berhajatkan kepada alat, sebab sifat tu ada pada dia, ada pada zat dia. Tapi kalau berkata melihat dengan zat, maknanya zat itu dia berhajat kepada sesuatu yang membolehkan dia melihat, berhajatkan kepada sesuatu yang membolehkan dia mendengar, berhajat kepada sesuatu yang membolehkan dia berkata-kata. Tapi kalau kata dengan sifat, tak ada semua alat pun dia boleh buat. Tak ada apa-apa alat, tidak ada apa-apa bantuan pun dia boleh berkata-kata, boleh melihat, boleh menzahirkan kudrat dia. Itu bezanya. Jadi barang siapa yang menafikan sifat ma'ani, maka orang itu akan jadi fasik dan juga dia tak sampai tahap kafir lagi. Tapi kalau dia mensabitkan lawannya, jika apa dia? Jika ia menafikan ma'ani, sifat ma'ani, serta mensabitkan lawan bagi sifat ma'ani itu, maka ketika itu orang itu akan jadi kafir. Dia kata Allah Ta'ala tu sebenarnya tak ada sifat melihat pun, tak nampak pun sebenarnya. Dia kata macam tu. Maka orang kata macam ni, orang ni bila dia kata macam, kalau dia sekadar menafikan sifat ma'ani itu, dia hanya jadi fasik. Tapi bila mensabitkan lawannya, maka itu menyebabkan satu orang itu jadi kafir. Kenapa? Kerana dia telah melemahkan zat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi semoga apa yang dimuzakarahkan malam ni Allah Subhanahu wa taala beri kefahaman, kekuatan untuk amal sampaikan insya-Allah.